Dan untuk mengupas lebih lanjut isu pencemaran di Selangor ini bersedia melalui Skype Amlir Ayat. Beliau ialah aktivis alam sekitar dan juga naib presiden di Econites. Amlir, pertama sekali kita tahu orang awam buat laporan dan pentingnya kerjasama orang awam dan pihak berkuasa dalam memastikan pencemaran tersebut dapat dihentikan dengan pantas. Ya, mula saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada orang awam yang telah memberi kerjasama yang sangat baik kepada pihak kerajaan dan juga tahniah kepada pihak kerajaan, khususnya Lembaga Urus Air Selangor, pihak Jabatan Alam Sekitar dan juga Majlis Perbadaran Kajang. Sebab saya rasa sekarang ini merupakan waktu yang mana saya perhatikan banyak kegiatan-kegiatan industri yang tidak terkawal. Mungkin kerana masalah COVID-19 ini telah banyak memberi tekanan yang besar kepada pihak-pihak industri dan juga peniaga-peniaga. Jadi pada waktu ini mereka mungkin nak cuba untuk menjalankan sebanyak aktiviti untuk mendapatkan hasil pulangan yang sama sebelum PKP ini. Jadi itulah saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada pihak kerajaan dan juga pihak masyarakat tempatan. Jadi bagi saya ia menunjukkan bahawa pihak masyarakat tempatan memainkan peranan yang sangat penting untuk melaporkan kejadian-kejadian seperti ini. Dan sebelum ini pun saya rasa pihak masyarakat tempatan juga memainkan telah bertanggungjawab untuk memberi laporan kepada satu lagi masalah pencemaran. Sebab kita tahu pihak penguatkuasa ni dia mungkin tidak ada sumber manusia dan juga masa yang cukup untuk memantau sebuah kawasan yang sangat besar seperti Selangor dan juga yang mana kegiatan industrinya sangat pesat dan agresif. Dan adakah Amlir melihat tempoh PKP, tempoh COVID-19 ini juga mungkin memberikan cabaran kepada orang awam untuk terus memantau keadaan sekeliling ataupun bagaimana, Amlir? Saya rasa berdasarkan kepada undang-undang yang ada sekarang ini ataupun SOP PKP sekarang ini, saya tak nampak masalah yang besar lah untuk masyarakat membantu kerajaan dari sudut itu. Cuma mungkin ada kekurangan sikit dan juga mungkin macam saya sebut tadi, kegiatan industri itu mungkin berlebih. Bukan setakat industri saja, malah kita tengok kegiatan pertanian pun banyak yang berlaku di luar kawalan. Mungkin kerana sebab yang sama ataupun mungkin sekarang ini ramai orang yang memang berminat dalam bidang pertanian, saya tak pastilah. Tapi yang pentingnya pihak masyarakat tempatan memainkan peranan yang sangat penting. Jadi kalau orang ramai dia melihat sesuatu yang mencurigakan dari sudut alam kita, cepat-cepatlah beritahu. Ya, kalau air itu boleh beritahu pada majlis perbandaran ataupun kepada Jabatan Alam Sekitar ataupun kepada luas supaya boleh diambil tindakan segera. Dan yang ini pun saya tak pasti. Mungkin kawasan ini telah lama beroperasi. Jadi saya tak tahu apakah kualiti air yang telah apakah kualiti air sebelum ini sewaktu kilang ini ataupun aktiviti ini berjalan. Jadi mungkin kalau logi itu dia tidak mengesan apa-apa masalah dari sudut pencemaran, mungkin pencemaran yang terhasil daripada aktiviti tersebut tidak besar. Tapi kalau saya tengok keadaannya tu agak membimbangkanlah. Dan jadi saya harap hal itu tidak berterusan dan alhamdulillah dia telah disita. Kita banyak kali membincangkan berkenaan dengan penggunaan teknologi untuk memantau kilang-kilang ataupun operasi perindustrian yang beroperasi di sekitar kawasan sungai, kawasan punca air. Kita dapat lihat daripada visual-visual yang dihantarkan oleh wartawan Firdaus Azil bahawa kawasan tersebut mungkin jauh di dalam kawasan kelapa sawit jika tidak silap saya. Penggunaan teknologi tersebut, drone tersebut boleh memantau industri-industri dan juga operasi-operasi di kawasan ini. Adakah Amlir melihat ini mungkin sudah tiba masanya untuk penggunaan teknologi tersebut ditingkatkan lagi sebagai ejen pemantauan? Dulu pihak Kerajaan Negeri Selangor pernah mewar-warkan untuk memberitahu untuk menggunakan teknologi drone ini. Dan saya tak pasti sama ada teknologi itu telah digunakan ataupun tidak. Tetapi
berdasarkan pengalaman saya dalam penggunaan drone bersama teman-teman lain, saya lihat penggunaan drone ini boleh membantu. Cuma dalam keadaan ladang kelapa sawit ni ataupun dalam hutan ni agak susah sikit sebab kanopi ataupun penutup bumi itu sangat tebal. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang berlaku. Ya. Tetapi, yes, maknanya kita boleh menggunakan teknologi drone dan diharapkan supaya teknologi ini berdasarkan kepada kegiatan industri yang agresif di Selangor dapat ditambah. Siapa drone ni tahu saya dah harganya pun dah turun. Ya, kalau orang biasa pakai drone berapa ribu pun boleh nampak benda-benda yang kita susah nak nampak. Kalau pihak kerajaan negeri gunakan wang kerajaan negeri, saya rasa mungkin teknologi yang digunakan itu lebih baik dan juga lebih tepat, ya, high resolution. Dan Amir, siasatan juga mendapati tuan punya tanah lokasi premis berkenaan hanya menyewakan kepada pihak ketiga dan mungkin tuan punya tanah tidak ketahui apakah yang berlaku di atas premis tersebut, dan juga laporan menyatakan bahawa pengasingan logam yang digunakan adalah kaedah tradisional seperti proses timah sekitar 60-an, 70-an. Bagaimana Amir melihat mungkin tanggungjawab tuan punya tanah tersebut untuk memastikan bahawa operasi premis di atas tanah miliknya adalah operasi yang baik, yang mematuhi undang-undang dan juga yang tidak akan mencemarkan alam, terutamanya ketika ia berada tidak jauh daripada kawasan sungai ataupun punca air? Ya, ini satu perkara yang agak mengejutkan saya lah. Sebab apa? Kalau seseorang tuan punya tanah tu, dia menyewa tanah tu kepada orang lain, sepatutnya dia mengambil berat. Dia perlu tahu apakah yang dilakukan, apakah aktiviti yang dijalankan di dalam tanah dia. Ya, mungkin ada orang proses data ke dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi kalau mana-mana tuan punya tanah, ya, secara umumnya dia menyewa tanah kepada orang lain, tak kira tanah kosong ke tanah hutan dan sebagainya, dia patut ambil tahu kerana ini mungkin ada implikasi undang-undang dan juga selain daripada itu yang lebih serius, kalau ia mendatangkan bahaya kepada orang ramai, khususnya dalam kes ini. Kalau bahan-bahan yang digunakan itu khususnya dalam aktiviti pengasingan logam ini, dia boleh melibatkan bahan-bahan radioaktif. Contohnya kalau kita misalnya emas dia menggunakan rata atau merkuri. Jadi bahan itu memang sangat berbahaya. Logam berat tersebut sangat berbahaya kepada orang ramai. Tapi saya harap dalam kes ini tidak ada sebarang bahaya yang besar lah. Cuma kita masih menunggulah. Saya yakin pihak Jabatan Alam Sekitar dan pihak luas akan membuat kajian yang lebih teliti dan mendalam mengenai apakah kesan daripada aktiviti tersebut walaupun ia telah dihentikan.